Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ini kita akan masuk tajuk baru bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, di mana pada hari ini kita akan masuk part yang pertama untuk kita mempelajari tentang rangkaian. Okey, tentang rangkaian dan standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu kita nak mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okey, baik guys. So, kita pergi dulu part yang pertama di mana pada hari ini kita nak tengok dulu simbol-simbol ni dan apa maksud dia. Okey, yang pertama, kalau soalan akan tanya kamu apa itu V, V itu dia dah cakap dekat sini ialah set binti ataupun bucu. Maksudnya sekiranya diberi satu rangkaian, sekiranya ada bucu dan kita nak kira ada berapa bucu. Sebagai contoh, cikgu wakilkan bucu ni P, Q. So di sini ada berapa bucu? 2 bucu. Jadi kita mesti tulis dalam tata tanda set kerana dia bagi tahu dia adalah set binti ataupun set bucu. Jadi di sini kalau dia ada 2 bucu, so kita akan tulis V sama dengan P, Q. Okey, so itu disusun dalam tata tanda set. Manakala NV, N ni kamu dah belajar dia adalah number of. Okey, number of V. Berapa bilangan V. So di sini kita just kira saja ada berapa bilangan bucu. 1, 2. So jadi NV di sini adalah 2. So itu maksudnya V. Okey? Senang je. V ni kamu tengok je ada berapa bucu, kamu terus tulis dalam tata tanda set. Baik, yang seterusnya kita tengok E pula. Apakah yang dimaksudkan dengan E? E itu merupakan ialah set tepi. Dia kata set tepi atau garis yang menghubungkan bucu. Okey, sebagai contoh kalau cikgu bagi ada 2 bucu. Okey, bucu 1 dan bucu 2. Jika cikgu cantumkan dia, ini mewakili satu tepi. Okey, satu tepi di mana menghubungkan 2 bucu. Jadi selalunya ini kita mesti tulis dia dalam bentuk pasangan. Sebagai contoh, tepi yang pertama ni kita tulis sebagai E1. E1 ni apakah bucu yang menghubungkan dia? Bucu 1 dan bucu 2. Jadi tata tanda dia adalah 1, 2. Nak menunjukkan bahawa bucu 1 dan bucu 2 tu menghubungkan pada tepi yang pertama. Okey, sekiranya ada satu lagi tepi dan tepi tu adalah 3 dan bucu tu adalah 3, di mana yang menghubungkan dia sini kita dapat tepi yang kedua dan tepi garisan tu yang menghubungkan adalah nombor 1 dan nombor 2. Jadi kita akan sambung tulis di sini koma, okey, yang menghubungkan dia adalah 1, 3. So itu cara bagaimana kita nak menulis E. Okey, baik, kalau NE sama je, kita just kira ada berapa pasangan. So NE di sini ada 2 pasangan. Okey? Okey, dan seterusnya kita nak tengok bilangan darjah. Okey, bilangan darjah ni dia diukur dengan cara kita mencari dulu berapakah bilangan tepi yang mengaitkan dengan 2 bucu. Okey, sebagai contoh katalah cikgu buat kat sini 4 bucu. Okey, kemudian cikgu cantumkan sini ada P, Q, R, S. Jadi sekarang ni kalau cikgu nak tengok bilangan darjah dia, cikgu akan tengok satu persatu. Contohnya sebagai contoh, cikgu akan tengok bucu P. Bucu P ada berapa bilangan tepi yang mengaitkan dia? Maksudnya ada berapa garisan yang menghubungkan dengan bucu tu. So di sini ada satu tepi, dua garis kan. Jadi bila ada 2 garis maksudnya bucu P, okey. So kalau kita nak cari darjah P, dia ada berapa garis? So dia ada di sini 2. Kalau darjah Q, okey, darjah Q pun dia ada 2 garis kan. Kita ulang garis tu pun tak apa sebab kita just nak cari garis yang menghubungkan dengan bucu tu. Okey, garis yang menghubungkan 2 bucu. So jadi Q ni pun ada 2.
Okey, DR pun ada 2, DS pun ada 2. Okey, tu maksud dia. Maksudnya bilangan darjah. So di sini berapakah total darjah dia di sini? Jumlah dia di sini adalah 2, 4, 6, 8. Terus kita darabkan dengan 2. Jadi di sini dia dah bagi dalam buku teks iaitu jumlah darjah adalah bersamaan dengan 2 kali E. Okey, 2 kali E. Maksudnya berapa bucu je. Ataupun berapa pasangan yang kita dapat. Sama juga. Okey. Okey, baik. So seterusnya kita pergi tengok kepada contoh kita. Okey, di sini cikgu ambil contoh daripada buku teks. So daripada buku teks dia minta kita berdasarkan graf mudah di sebelah tentukan V, NV, E dan NE dan juga yang terakhir bilangan darjah. Okey, kita pergi part yang pertama. A. Kita nak buat V. V mesti dalam tata tanda set. So kita tengok di sini ada berapa bucu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So just isi saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bila diminta NV, so ada 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, seterusnya B, kita nak cari E. Okey, nak cari E, kita kena tengok satu-satu. Okey, sebagai contoh, nak cari E, kita buat tata tanda set dan kita jadikan pasangan. Okey, 1 berhubung dengan 2. Jadi, 1 berhubung dengan 2, so 1 ke 2. Kemudian, tengok 1 lagi. Jangan lompat terus ke 2. Tengok 1. Selain 1 menghubung ke 2, 1 juga menghubungkan ke 5. Jadi, 1 pasangan dia dengan 5. Cari pasangan dengan 1 dulu. Bila 1 dah siap, okey, tengok 2. 2, okey, satu lagi cikgu nak pesan kat kamu. Bila kita dah pergi 2, dia tak boleh patah balik tau. Maksudnya 2, 1 tak boleh. Kerana 1 tu dah menghubungkan dengan 2, 2 adalah tak boleh balik menghubungkan dengan 1. Once kita dah decide 1 menghubung 2. Dan satu lagi yang cikgu perhatikan, kita tak boleh buat nombor tu macam patah balik. Macam 2, 1 tak boleh. Ataupun 3, 2 tak boleh. Kamu kena seterusnya 3, 4 contohnya. 4, 5. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok di sini 2 pasangan dia dengan 3. Okey. Dan 2 juga dengan 4. Tengok satu-satu. Tengok bucu 2, tengok siapa garis mana yang menghubungkan dengan dia. Okey, dah siap untuk 2. Sekarang kita pergi tengok yang 3. Ingat cikgu kata 3 tak boleh patah balik. 3 kena pergi 4. Okey, jadi 3 hanya ada dengan 4 saja. Seterusnya 4 tak boleh patah balik 2 kan, sebab dia dah ambil 2, 4 tadi. So tak boleh dah. So sini pun dah tak boleh. Jadi 4 dengan 5 dan 5 dengan 6. Okey. Okey. Baik. So itu E. Nak cari NE. Okey, nak cari NE, kira saja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, nak cari bilangan darjah. Cikgu akan tunjuk 2 cara. Okey, bilangan darjah yang pertama. Macam mana kita nak cari? Macam cikgu kata tadi, kita tengok satu persatu. Okey, cikgu padam ni tadi. Okey, kemudian kita tengok satu persatu. Darjah pada bucu 1. Kamu tengok bucu 1, berapakah darjah pada bucu 1? Maksudnya berapa bilangan tepi yang ada pada bucu 1? Kita boleh tengok daripada line ni, ada berapa bilangan tepi? 1, 2. Ataupun kita terus tengok pada E. Dia ada 1 kan? Sini pun ada 1. Jadi ada berapa pasangan dekat dia? So ada 2. Jadi D1 akan ada 2 tepi. Okey, seterusnya. Okey, jadi D1 ada 2 garisan. Kemudian sekarang kita tengok D2. Okey, D2 ada berapa garisan yang menghubungkan dia? Okey, sebagai contoh cikgu pilih color ni. Tengok, ada 1, 2 dan 3. Masa kita nak pilih darjah, kita boleh patah balik. Sebab macam mana cikgu nak cakap? Darjah ni dia ialah satu bucu tu, berapa garisan yang P kat dia? Berapa garisan yang akan ada dekat dia? Jadi
dia tak kira. Dia tak perlu kira pun kena patah balik ke, tak payah patah balik ke. Asal garisan tu menyentuh bucu 2, dia dah dikira sebagai darjah dia. Okay, so di sini ada 3. Tengok D3. Okay, kita ambil color lain pula. D3 ada 1, 2. So D3 ada 2. D4. Okay, tengok D4 ada berapa? D4 ada 1, 2, 3. Okay, so D4 ada 3. Next, D5. D5 ada, tengok bucu 5. Cikgu ambil highlighter pula. Tengok bucu 5. Okay, cikgu ambil warna hijau. Bucu 5, tengok bucu 5. Kemudian tengok garisan. Ada berapa garisan dekat dia? 1, 2, 3. So, D5 ada 3. D6 ada. D6, kalau kat sini ada 1 je kan? So, D6 ada 1. Baik. Kemudian, bila kita jumlahkan dekat sini, kita akan dapat 14. Jadi, darjah dia, okay, darjah untuk rangkaian ni, untuk rangkaian soalan ni, ialah, jumlah dia ialah 14. Ataupun nak senang, kamu just ambil saja nak cari jumlah DV sama dengan kita ambil 2 darab dengan E. So E tu ada di sini. Tengok E ni 7. Okay, jumlah dia. So 2 darabkan dengan 7, kita akan dapat 14. Once kita tahu saja bilangan E, kita akan terus boleh dapat dah berapa dia punya darjah, jumlah bilangan darjah. Okay, baik. Untuk memahamkan kita lagi, kita tengok lagi satu contoh. Okey, sekarang contoh ni pula, dia masih nak kita cari V. Okey, kita buat soalan A, nak cari V dalam bentuk set. So, A ada di sini ada A, B, C, D, E, F, G. So, A, B, C, D, E, F, G. Dan NV adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so ada 7. Baik, seterusnya kita nak cari E. E. Okey, so kita tengok yang pertama A. Tengok A, dia menghubung pasangan dia dengan B dengan pasangan dia dengan G. So di sini ada AB dengan AG. Okey, AB, AG. Baik, seterusnya lagi. Tengok B. B menghubungkan dengan C. So, B, C. Seterusnya, C menghubung dengan D dan C dengan G. Okay. C, D, C, G. Next, D, E dan D, E. Kemudian D, F. Okay. D, E, D, F. Kemudian E pula berhubung dengan F. Okay. F berhubung dengan G. Dan okay, itu sahaja. Okay, baik. Kerana G tak boleh berhubung dengan A dah kan. Tadi cikgu kata dia tak boleh patah balik. Okay, baik. So, kamu dapat kan? Okay, sebab kat sini dah ada AG, tak boleh ada GA. So, di sini berapakah jumlah NE dia? So, NE di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, baik. Seterusnya nak cari bilangan darjah. Bilangan darjah terus dia guna formula saja. Tak perlu kamu nak cari satu persatu. So, formula dia tadi, jumlah dibagi rangkaian tu ialah 2 kali E. So, bermaksud 2 kena kali 9. Dan kita dapat 18 bilangan darjah. Okay? Okay guys, kita pergi lagi satu contoh yang terakhir. Okay. Baik, kita pergi satu lagi contoh yang terakhir. Contoh ni penting kerana di sini kita telah melibatkan
dua konsep lagi iaitu berbilang tepi dan juga gelung. Apa tu berbilang tepi? Berbilang tepi maksudnya bila ada satu point, maksud ada satu bucu P dengan Q. P dengan Q tu dia berhubung dua kali. Okey, dia berhubung dua kali. Maksudnya PQ, PQ. Dia ulang dua kali, dua laluan. Okey, macam ni. Dia boleh jadi PQ tu boleh jadi straight ataupun dia boleh jadi macam ni lah, belengkong macam ni. Jadi kat sini PU, PU. Maksudnya dia berulang dua kali. Okey. Okey, baik. So daripada contoh ni, ini kita panggil berbilang tepi. Manakala gelung pula, gelung dia hanya melibatkan satu bucu saja. Ini kamu kena bezakan. Berbilang tepi dia melibatkan dua bucu dan berulang dua kali. Tetapi gelung pula dia hanya melibatkan satu bucu dan bucu tu berulang macam ni, satu bulatan. Itu nama dia gelung. Jadi kalau gelung ni kita akan tulis dia sebagai SS kerana dia pusing dari S ke S balik. Kalau yang ni P ke U, tapi yang ni dari S ke S. Jadi kalau kamu nampak satu huruf tu berulang yang sama, maksudnya dia tu gelung. Tapi kalau kamu nampak dua huruf atau dua bucu yang berulang dua kali, maksudnya dia berbilang tepi. Senang je konsep dia. Okey, baik. So kita pergi balik yang pertama tadi, soalan E, kita nak senaraikan V. So V di sini terus tengok saja bucu. Bucu dia ada P, Q, R, S, T, U. So P, Q, R, S, T, U. Okey. Dan berapakah NV dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, seterusnya soalan B. Dia minta kita untuk cari bilangan E. So bilangan E, tengok pasangan dia satu persatu. Okey. Jadi di sini macam cikgu kata tadi, kita nak buat PQ. Okey. PQ. Tengok betul-betul. Tengok. Sekarang kamu just fokus pada bucu P saja. Kemudian bucu P ulang dengan berbilang tepi kan. So PU, PU. Dia ulang dua kali. PU, PU. Okey. Ingat tak boleh patah balik huruf ikut alfabet. Okey. Baik. Seterusnya Q. Q dengan R, pasangan dia. And then Q dengan U. Okay, QR, QU. R. R dengan S, R dengan T. Okay. RS, RT. Seterusnya RS, RT. Sekarang S kan? Okay, S pula SS. Kerana ada gelung. So S, S. Kemudian S, T. S, T. Okay. Dan T, U. So T, U. So itulah bagaimana cara untuk kita menyenaraikan E bagi yang melibatkan gelung dan berbilang tepi. Jadi daripada semua cikgu senaraikan, ingat cikgu kata kalau ada dua titik, dua bucu yang berulang sama, maksudnya di sini dia ialah berbilang tepi. Manakala kalau ada satu point atau satu bucu yang diulang dalam pasangan yang sama, dia satu bucu je, S, S. Maksudnya di sini dipanggil sebagai gelung. Okey? Boleh kan? Tak ada masalah. Jadi next kita nak cari NE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir nak cari bilangan darjah. Senang saja, guna terus formula. dV sama dengan 2 kali E. So 2 kali 10. So kita dapat 20. Okay? Boleh? So itu saja untuk video kali ini. So tolong recall balik, ingat balik apa tu berbilang tepi, apa tu gelung, apa tu V, apa tu E dan apa tu bilangan darjah. Okay guys, so kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Jangan lupa cikgu ada masukkan juga worksheet untuk kamu cuba. Okay, kamu boleh ambil dekat description link di bawah. Selamat mencuba dan stay tune dan Assalamualaikum.